Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dengan saya Ustazah Amira, ajak subjek sirah juga nah. Okey, sebelum kita belajar, okey Ustazah nak semua tanda tangan, baca doa sama-sama dengan Ustazah nah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Okey, hari ni kita tengok subjek sirah. Sirah tahun 5 nah. Okey, awak tengok dekat sini pun boleh, awak tengok dekat buku awak pun boleh, dua-dua bersama. Okey, antara tajuk yang kita akan belajar dalam subjek sirah tahun 5, ada dua tajuk besar lah. Yang pertama, perkembangan agama Islam dan seterusnya kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok tajuk nampak sikit tau, tapi dia punya subtopik bawah dia tu banyak. Okey, tak apa, mas kita cuba tengok dululah sikit hari ni nah, unit pertama. Okey, kita tengok tajuk yang pertama, perkembangan agama Islam. Okey, macam mana berkembangnya agama Islam. Okey, kita tengok yang mula-mula unit 1 tentang akidah. Okey, Ustazah nak ambil satu pensel dan juga pembaris. Nanti kita akan tanda mana satu isi penting yang awak kena garis untuk awak ingat. Mungkin benda ni benda yang kena kena ayat ni memang kena ingat. Sebab ayat ni memang ayat penyata nah. Okey, kita tengok ni akidah. Okey, apa itu akidah? Akidah adalah pegangan atau kepercayaan yang teguh terhadap sesuatu. Okey. Ustazah ambil pensel, ambil pembaris, tolong gariskan dekat Ustazah. Akidah adalah pegangan atau kepercayaan yang teguh terhadap sesuatu. Okey, gariskan. Okey, itu isi penting yang memang awak kena ingat. Apa itu akidah? Okey. Okey, dah garis. Okey, bagus. Okey, seterusnya sambung. Akidah Islamiah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peringkat awal seruan dakwah baginda adalah berkaitan dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat serta qada dan qadar. Tengok ni. Akidah Islamiah adalah berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa perkara? Ingat tak lagi? Ada berapa? Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Beriman kepada rasul. Beriman kepada hari kiamat. Serta beriman kepada qada dan qadar. Ada 6. Awak kena ingat turutan rukun iman. Ingat nombor 1 apa, nombor 2 apa, sampai nombor 6. Ustazah tak maaf lagi bila saya tanya, ataupun ada soalan tanya, okey, rukun iman yang kedua. Tak ingat pula apa. Kena bagi ingat kedudukan rukun iman tu. Kita kena ikut turutan dia Okey, seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Okey, tolong garis dekat Ustazah ayat tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Okey, ini isi penting. Ini fakta. Memang tak boleh diubah dah. Okey, memang kena ingat Rasulullah berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Okey, seterusnya. Namun, usaha dakwah baginda mendapat banyak tekanan dan ancaman daripada musyrikin. Waktu dekat Mekah tu lah. Okey, kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah dan mengembangkan ajaran Islam di Madinah selama 10 tahun.
Okey, tolong gariskan dekat saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan ajaran Islam di Madinah selama 10 tahun, iaitu sehingga akhir hayat baginda. Kena ingat nah. Di Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Okey. Tiga benda yang kita garis tadi kan, iaitu pengertian akidah, tempoh Rasulullah berdakwah di Mekah dan juga tempoh Rasulullah berdakwah di Madinah. Okey, tolong ingat tiga benda tu dulu nah. Okey, next. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Kita masuk sikit tentang beriman kepada Allah. Okey. Sebelum kedatangan Islam ni, masyarakat Arab ni dia tidak mempunyai pegangan yang tetap. Mereka ni hanya mengamalkan ajaran nenek moyang mereka pada zaman yang dikenali sebagai zaman jahiliah, iaitu mereka tak menyembah Tuhan. Kalau tok nenek mereka sembah batu, anak-anak moyang mereka pun sembah batu. Ada yang sembah matahari, ada yang sembah pokok, ada yang sembah berhala. Sebab apa mereka sembah benda-benda ni? Sebab pada waktu tu ajaran Islam tak sampai lagi dan mereka akan mengagungkan benda-benda yang bagi mereka nampak besar, nampak berkuasa. Contoh macam batu, matahari, pokok. Jadi, mereka tak tahu kata ada lagi yang lagi besar daripada batu, daripada matahari, daripada pokok. Ada yang mencipta batu, ada yang mencipta matahari. Mereka tak tahu masa tu. Okey, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diutuskan untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada mula-mula seruan dakwah baginda pada peringkat awal tu, ramai orang yang menentang dakwah Rasulullah ni, ramai yang tolak. Antaranya kaum-kaum terdekat daripada Rasulullah lah. Ada daripada ahli keluarga Rasulullah sendiri pun yang menentang Rasulullah sebarkan agama Islam ni. Tapi selepas 8 tahun berhijrah ke Madinah, baginda dapat meluaskan pengaruh Islam di Mekah. Kisah ini tercatat dalam peristiwa pembebasan kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Okey. Okey, seterusnya tengok perenggan yang ketiga ni nah, yang semasa ni. Okey, semasa pembukaan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang Islam telah memusnahkan kesemua 360 buah berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Okey, antara berhala yang terkenal masa tu ialah depa buah nama dekat berhala tu ialah Al-Lata, Al-Uzza, Hubal, Al-Manat, Asaf dan Nailah. Sebab depa rasa berhala tu Tuhan depa pun buah nama lah. Saya bagi senang nak beritahu kan. Lagi kawan ni sembah berhala ni buah nama lain pula. Jadi dia buah nama Al-Lata, Al-Uzza, Hubal, Al-Manat, Asaf dan Nailah. Okey? Sazana, awak tolong gariskan dekat cikgu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang Islam telah memusnahkan kesemua 360 buah berhala. Tolong gariskan dekat saya nah. Yang ni kena ingat. Kalau ada soalan tanya, berapa buah berhala yang Rasulullah musnahkan? 360, 340, 320. Kita dah tahu dah jawapan dia, 360. Okey. Kemudian gariskan juga antara berhala yang terkenal yang turut dimusnahkan. Okey, gariskan. Al-Lata, Al-Uzza, Hubal, Al-Mana, Asaf dan Nailah. Gariskan. Nanti yang ni awak kena baca, tahu dan ingat saja. Sebab nanti kemungkinan ada kita suruh soalan, suruh bulatkan ke kan nama-nama berhala yang dimusnahkan. Kena tengok nah. Okey, boleh nah beriman kepada Allah. Tajuk beriman kepada Allah. Kita tengok sikit beriman kepada malaikat. Okey. Malaikat ni siapa? Malaikat ni pun makhluk Allah. Tapi makhluk Allah yang dicipta daripada cahaya. Manusia dicipta daripada apa?
Manusia dicipta daripada tanah. Jin dan syaitan dicipta daripada apa? Daripada api. Kena ingat malaikat ialah makhluk Allah yang dicipta daripada cahaya. Rasanya semua orang tahu dah kan? Kalau tak tahu lagi, kalau tak ingat juga, gariskanlah sikit. Malaikat ialah makhluk Allah yang dicipta daripada cahaya. Okey. Malaikat ni dia sentiasa taat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing. Malaikat ni tak macam kita. Malaikat ni dia sentiasa taat kepada Allah. Okey, seterusnya. Sebagai contoh, okey, setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing. Okey, ada berapa malaikat yang kita kena tahu? Ha, ingat tak? Tak ingat nanti tengok balik. Saya rasa pernah belajar tahun 3, betul tak? Tentang malaikat. Cuba tengok balik nama-nama malaikat berserta tugas-tugas dia. Yang tu pun penting nah. Okey, tengok yang bawah ni. Sebagai contoh, malaikat Jibril. Ni semua orang tahu malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada pada Rasul. Dalam sejarah penurunan ayat Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira menerusi malaikat Jibril. Kena tahulah bila kita kata kita beriman kepada malaikat ni, bila kita percaya kepada malaikat ni, maksudnya kita kena tahu nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui berserta tugas-tugas dia. Okey, malaikat ni banyak. Okey, malaikat ni banyak tapi yang kita kena tahu 10 sahaja, sikit je kan. 10 ni berserta tugas-tugas dia. Okey nah. Okey, seterusnya kita tengok sikit ni firman dalil tentang malaikat tu sendiri. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Okey, maksudnya segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang menguruskan pelbagai urusan yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Malaikat ni dia bukan macam kita. Ada tangan, ada kaki, dia berlainan dengan kita. Bersesuaian dengan apa yang Allah ciptakan dengan tugasan dia semua tu nah. Okey, seterusnya. Okey, Ustazah rasa sampai dekat kita belajar tentang beriman kepada malaikat tu dulu nah. Okey. Tolong baca, fahamkan dan ingat. Macam rukun iman kena bagi ingat betul-betul rukun iman, turutan rukun iman tu semua nah. Dan malaikat. 10 nama malaikat tu kena ingat berserta tugasan dia nah. Okey, kemudian ingat juga benda-benda penting, isi penting yang Ustazah suruh garis tadi tu. Apa maksud aqidah, berapa lama Rasul berdakwah di Mekah, berapa lama Rasul berdakwah di Madinah, berapa banyak berhala yang dimusnahkan, apa nama-nama berhala tu, kena ingat nah. Okey, insyaAllah kita jumpa dalam kelas nanti nah. InsyaAllah kita boleh jumpa dekat dalam kelas dah. Awak baca dan nanti Ustazah akan bagi arahan untuk latihan, okey? Okey, sampai dekat sini dulu nah. Assalamualaikum.